yourself and Dato' Kai tentang macam mana nak menyatukan ni dua talent ni kan, Malaysia, Singapore. Kadang kalau for Singaporean macam we are talking about Malaysia, macam dia orang okay boleh ke nak gel dengan talent kat Singapore dan sebagainya. So is there any Aaron Aziz, Adi Putra, that is Singaporean talent yang doing okay. Kita Malaysian tak ada masalah jati diri tau. Faham tak? Masih. Tak ada masalah jati diri tentang kau tak ada. serius lah? Okay. Aku tanya dia. Ya. Okay. Kita tak ada. Kita boleh blank. Kita boleh blank. Siapa yang ni boleh hidup lah, boleh hidup. Kita tak ada masalah. Dan aku pun yang aku perasan pun, yang aku faham memang terlalu banyak lah limitation yang berlaku, yang ada di Singapura kan. Banyak limitation. Sama bila Malaysia terasa kecil berbanding Indonesia, sama juga aku rasa Singapura terasa begitu kan. Jadi pada level kita yang belah-belah sini, kita just tambak Johor je sebenarnya kan. Sebelah je bang kan sebenarnya tu. Tapi jangan poyo sangat lah Singaporean. Kau just tak bang, dia orang okey. Alat je. Okey, tak poyo. Okey. Saya pun tak ada jati diri tadi. Tak ada jati diri. Salah. Sanggup ya. Bang, jangan lupa ambil orang tak ada jati diri untuk jadi talent. Just mic check 1 2. You're listening to Okay Let's Go. Okay, let's go. Number one podcast in Singapore. Selamat kembali ke podcast Okay Let's Go. Nampaknya lebih ramai orang dalam galeri ni. Yep. Bunyi. Syuk, kita bersama dengan siapa ni Syuk? Intro sikit. Kita bersama dengan seorang pengarah yang hebat, seorang pelakon yang talented dan baguslah kau. pernah menjadi seorang juri yang garang. Bro, aku seram gila sebab he don't give a fuck kalau dia berbual bro. Dia berbual aku seram bro. Kau kena tengok dia masa jadi juri. Oi, dia tak bagi muka. Kalau dia tak puas hati, dia sound depan. Aku tahu, aku pernah nampak video tu. Viral juga ya. Okey, Abang Adlin Aman Ramli. What the fuck? Dah start. Okey bang, kita tadi dah sempat berborak dengan Dato' Kai. So kita betul-betul impress dengan Dato' Kai punya upcoming project yang akan buat tentang satu biografi tentang P.Ramlee. Dan bila kita selidik, rupanya dia ambil untuk direct projek ni pun juga seorang yang legend. Adlin Aman Ramli. So mungkin abang boleh cerita sikit macam mana pertemuan, macam mana perbincangan, sebab dengar kata 10 tahun lepas punya idea ni. Tolak COVID, tolak apa? Saya mula sentuh subject matter ni sejak pada P.Ramlee musical dulu kita buat. P.Ramlee musical. Okay. Tahun 2007. 2006-2007. 2006-2007. Baik. Selepas cuba tolong kira kan daripada 2007 17 tahun. 17 Bagus. Selepas 17 tahun, mungkin kita semakin matang dan semakin bersedia. Baik. Dan mungkin Dato' Kai pun dah share environment dari segi kita punya perkembangan filem kita di Malaysia ni dalam momentum yang agak baik. Dan saya rasa saya percaya pada masa sekarang ini, kalau kita bawakan satu subject matter yang sebesar Tan Sri P.Ramlee punya subject matter ni, betul. Dia akan menghenyak Mat Kilau. Kita nak menghenyak Mat Kilau. Lain sekali menghenyak macam menghenyak di sini. Betul. Pressure 200 juta ni. Keyakinan itu bang abang akan bawakan? Tak, dia semua aras-aras yang terdahulu perlu henyak. Ada satu aras yang baru. Okey. Kita sangat teruja dengan pencapaian filem-filem kita, Mat Kilau, and then Polis Evo, Hantu Kak Lima, you know. Itu semua yang memberikan cerminan bahawa kita punya audience Malaysia, Singapore, Brunei dan regional kita ni, kita dah ada
very deep interest, the trust is there, the excitement is there, and saya rasa kita perlu memperpanjangkan, carry the momentum, Baik. supaya senario ini berterusan kan, akan jadi lebih baik kan. Dan untuk mencapai itu kita perlukan sebuah pengkaryaan yang bagus, projek yang betul-betul boleh kalau tak menandingi pun dalam liga yang sama. And kita believe P.Ramlee biopic ini mempunyai kekuatan yang mencapai. Tadi ada Datuk Kai sebut bila the team buat research berkenaan dengan biografi ni, dia terfikir cukup ke tak untuk satu movie saja. Betul. Jadi bila you sendiri you lihat kepada data yang ada, apa sejarah yang telah pun terkumpul dan sebagainya, adakah cukup untuk satu movie? Tak, memang tak cukup. Kalau kita nak buat dia dalam satu movie, kita akan end up menjadi sebuah karya yang hanya mengambil surface saja and main gimmick saja. Sedangkan intention kita yang paling besar adalah untuk pergi lebih dalam. P.Ramlee satu hal, tapi the golden era of cinema Melayu, Singapura and Melaya ketika itu, meaning cinema kita yang mempunyai impact pada peringkat regional pun, International Asia Pacific Sounds Festival. Kita in the map very clear. So baris dengan Japan at that time, even India. Better daripada Indonesian pun pencapaian kita. So P.Ramlee Musical ni bukan sekadar nak menceritakan tentang P.Ramlee seorang, tetapi latar di sekitar dia tu. So kita ada banyak subject matters yang perlu diketengahkan supaya sekarang even Singaporean or Malaysians, we should learn from the past. How did they achieve to that level era kemasan tu? And P.Ramlee harus dilihat bukan sebagai satu individu yang kita mengidolakannya dari segi kreatif kesenimanan dia je, tetapi pemikiran dia dan juga perjuangan dia yang orang tak tahu apa yang dia dah buat. Dia memang frontliner in all aspect. Sebagai seniman ataupun filmmaker, dia ada that capacity and we need to reveal that so we can be inspired by apa yang telah pernah terjadi, yang pernah sama-sama kita capai dengan kolaborasi yang baik ni. So realistically dengan bila dengar jalan cerita yang abang cerita ni, really excited untuk nak tengok movie padahal dah tak tahu dah shoot ke tak ni. Kau dah boleh bayar sekarang tiket. Terus bayar sekarang. Awal sangat. Bayar. Tapi sejujurnya crowdfunding. Sejujurnya berapa banyak? Adakah trilogi cukup ataupun lebih daripada itu? Kita tak ada masalah dengan trilogi at all. Okay. At all. Bajet besar ni. Bergantung kepada berapa banyak Singaporean akan pump dalam betul. Dia mempunyai semangat yang sangat besar. Dia punya geopolitical, dia punya external factor yang berlaku di luar P.Ramlee. Contohnya the battle between Shaw Brothers and KT Chris at that time. Healthy competition tu. Yang menolak aras quality untuk buat lebih baik. So very healthy punya ni. Healthy punya competition. Kita nak kaji, kita nak kupas macam mana macam Shaw Brothers dengan policy and system big studio yang dikekalkan pada ketika itu. Macam mana producer ini try to penetrate international market, dengan all this regional dalam Asia Pasifik tu. Itu semua adalah gerakan-gerakan ataupun perancangan-perancangan yang konsisten yang telah dilakukan oleh mereka-mereka yang terdahulu, yang gagal dilakukan oleh mereka-mereka yang ada sekarang. Satu lagi aku rasa macam kalau dia orang tengok cerita ni, dia orang rasa macam all these policy maker ataupun all agencies yang terlibat, dia orang patut rasa dilempangi. Straight on your face. Saya ada satu soalan sebenarnya. Antara perkara berkenaan dengan biografi ni, bila kita lihat dalam movie dikeluarkan, ditayangkan, antara perkara yang selalu akan keluar di media adalah isu naratif.
Sebab dia melibatkan banyak individu yang dah meninggal atau masih hidup, anak-anak mereka semuanya. Setiap daripada keluarga ada naratif mereka sendiri. Different Bila stories mereka kira. tengok bukan cerita ni apa. Bukan cerita ni takut apa. terlari sedikit. Adakah your team battle dengan benda ni ataupun willing to risk to offend certain parties bila you tayangkan? Definitely benda tu berlaku. Okay. Benda tu berlaku. Tapi ini bezanya di antara dokumentari Baik. dengan dramatic work macam filem ni. Okay. Kalau filem ni dia adalah sebuah paparan dramatic art dalam bentuk visual iaitu filem. Cerita dia orang penting, tetapi cerita aku lebih penting. I see. Cerita kita, naratif kita ni lebih penting daripada apa yang telah mereka lalui pada naratif sebenar ketika itu. Sebab kita memandang zaman itu dengan pemikiran sekarang. Diorang tak ada kekuatan untuk menganalisa pada ketika itu. But kita ada. Kita boleh study the trend, all the traits, all the benda yang the good and the bad, and kita get the clear idea on how to comment that constructively. Faham tak? Faham. So bila macam contohnya memang akan melibatkan ramai karakter yang terbabit di dalam tu. Betul. Hampir saja 90% dah tak ada dah. Dah tak ada Yang ada pun waris-waris. Waris-waris pun dah second generation punya storytelling. Dah ada dah ada ini kan. So peranan kita sekarang adalah sejauh mana kita melihat itu dengan pandangan sekarang, baru dia akan jadi relevan. Sebab aku langsung tak berniat, intention aku untuk take that, copy that fakta and bring that again to macam reenactment. I'm not interested in doing that. Oh, I see. It's not for it is not for the movie. But when it comes to the documentary, sebab this project, tak tahu Datuk Kai dah share dengan korang Belum. The whole universe of this project, it consists of the biopic movie. Okay. Not one part, maybe 2 parts, maybe 3 parts. Dah macam Avengers. Bergantung kepada itulah dia. Again, Singaporean invest ke tak? Invest. Malaysia. Maksudnya tu. Maksudnya Malaysia investor dah ada. Dah ada. Tiga Singaporean ni lah. Dah ada. Dah ada. Kat Malaysia ni antara investor yang aku boleh cakap dengan kau lah. Okay? M. Nasir. M. Nasir best. M. Nasir tolak berapa? Singaporean support. Aku tak boleh beritahu lah. Tak tahu jugalah berapa Ramli Sarip. Ramli Sarip. Leceh-leceh punya nama. Singaporean ni kat sini. Yang dah plan in. Datuk Kai pun. Datuk Kai yang invest paling banyak sekali. Sekarang ni kita talk dekat galeri, personal gallery dia. Kau nampak lagi kecil-kecil ni. Dalam sebulan 2 dah tak ada dah. Untuk invest. Kita pajak. Sebab ada satu lukisan yang saya dengar sampai $58,000 boleh tolak tu. Betul. Yang kalau kita sembang-sembang pasal jam ke apa-apa harta jadi, semua kita akan pajak kan. That's how buat filem ni. Berapa macam budget sebenarnya? Aku tak habis lagi. Jadi M. Nasir. Tak habis lagi untuk fund. Tak habis lagi untuk fund. M. Nasir, Ramli Sarip. Fund tu tak. Itu dah habis. Oh, dah habis. Tapi that's for the movie. The second one Alamak, ada lagi. is the documentaries. Betul. Why we do these documentaries? Okay. Satu, kita plan untuk tayangkan documentaries ni before the movie keluar. Oh, dia akan ada dokumentari dulu. Kita nak buat macam tu. Because why? Dia macam ni. Kita punya filem kita ni is very high intelligence, high concept ni. Okay. Betul. Minta maaf Singapore, minta maaf. Kita Betul. kalau buat gerek sikit ke minta maaf. Tapi because of that's very high party yang kita nak ni, so audience perlukan orientation. Orientation to understand masterpiece ni yang kita nak buat ni. Masterpiece ni. Kan? Itu dah tahap level tasawuf dah tu.
deep sangat. Jadi documentaries ni macam Alif, dia punya Alif Bata. Ya. Alif Bata tauhid fiqh dia. Macam belajar Iqra. Betul. Sebelum kita mengaji Quran. Pandai mengaji tak sampai sekarang pandai mengaji? Kena Iqra. Tapi it's a dah. brilliant idea. Pasal daripada documentary, bila kita dah tengok, kita lagi more interested to know more about Betul. Tan Sri, right? Bro, siapa Yeah. nama kau tadi? Nama dia? Razi. Jarang keluar pada mulut aku yang tak brilliant. Jarang Sebab tu kalau macam tak brilliant, dia akan diam je. Kau tengok masa dia jadi juri, semua dia cakap tu brilliant. tapi Menangis orang yang kena komen. Tapi kalau saya billionaire, saya angkat projek ni seorang, saya pump seorang, saya rasa ni. Betul. Tak boleh. Tak boleh. Tak bagi pula. Itu pentingkan diri sendiri. Kita nak semangat apa filem ni ada. Kita nak menerusi filem ini. That is on the investment punya part. We want the participation of equal participation, or maybe kalau tak equal pun maknanya Singapore, whatever agencies, entity yang involved. Okay. Sebab Malaysia we are pushing squeezing our balls to play. Okay? sedap tu, Seriously. sedap tu. Yeah. So on the higher level, kena ada kolaborasi dua negara ni. Perlu. And as even in talents pun, kita nak participation, creative production skills, talents. Kita nak collaboration ni berlaku antara Singaporean dengan Malaysia. Maksudnya talent untuk berlakon buat kali. We want to have that. Kita nak. Okay. Razi kita bangun. nak- Razi Asal kau audition. audition. Talent. Tak, kalau betul ke kau billion ke? Dia tanya untuk dia bangun untuk jadi talent tadi. Bukan yang untuk sponsor tu, untuk jadi talent. Ke bila aku cakap tu dia dah mula salah parking kan? Squeeze the ball tu kan. So maksudnya bro, talent balik tu. Okay, kita nak underlining message kita adalah we want to. Ni bukan racist bodoh, bukan. Ya. Dia cakap Melayu. Tak cakap apa-apa. Tapi aku cakap kita nak Melayu Singapura dengan Melayu Malaysia melihat dan mengenang pada ketika itu when we were one. Yes. Kita sama-sama riding on this beauty and the great era of kita punya creative industry in films, you know. Dengan Indonesian talent pun pada ketika itu. Maknanya kita at one time kita memang Serumpun betul-betul rasa serumpun tu kerjasama benda tu tak ada boundaries tau. So kita nak filem ini mengenang tu. Once we were one and we are doing okay. Doing okay bro. Wow, it seems like your project is trying to bring everybody together, all the three Betul. countries. Dia bukan maksudnya kita tengok filem tu dia tak ada rasa macam ni filem Malaysia. Ya. Tengok ni filem Malaysia. Siapa Menteri Perpaduan Singapura? Siapa? Cakap dengan aku. Menteri Perpaduan. Menteri Perpaduan ada? Singapura. Kita tak ada menteri tak ada. perpaduan. Tak ada. Kau patut ada kan? Itu politik. Itu politik. Itu politik. Kau ada nampak Alin, kau ada nampak macam tadi ada buffer sekejap tak? Buffer sekejap nak fikir kan. Memang tak ada. Seram juga tu. Seram juga soalan kau. Tapi baik. Korang masih ada seram-seram lagi. Tak ada. Akhirnya kau dah all in. Masih ada seram lagi. Oh belum level tu lagi. Tapi dahsyat dah. Tak maksud aku ni. Maksud aku adalah we want to have that. Yelah. Kita nak menyemai benda ni. Semangat Kita nak, keserumpunan tu Okay, that's good idea. So that is the spirit yang memang kita nak. Because aku beberapa kali aku turun ke Singapura pun aku tak tahulah budak Singapura ni kencing aku ke tak. Siapa nama jadi? Nama. Kita boleh cari. Nama siapa? Tak apalah. Tak penting pun orang jahat. Tapi maksud aku adalah maksud aku dia yang aku faham the appreciations of Malay community terhadap Shaw Brothers ataupun filem P.Ramlee memang very high. Of course. Sama, tak kurang hebatnya dengan apa yang kita ada di Malaysia ni. Dan aku tak tahu betul ke tak, aku kena double check dengan aku tersentuh apabila dia ada beritahu setiap malam Jumaat di masjid mana Datuk yang kita Masjid Sultan. kat Masjid Sultan yang bila dia buat tahlil ke apa dia orang ada mention sedekahkan benda tu nama Tan Sri P.Ramlee. Oh ya, Datuk Ada. Dekat situ satu-satunya orang hebat. Malaysia tak ada, aku tak pernah dengar tu.
So pada level itu aku rasa macam aku betul-betul tersentuh. Kan. And then aku percaya macam mana Singaporean Malays berpaut kepada seorang Melayu seperti P. Ramlee ni sama juga dengan kita. Kita sebenarnya sedang mengidolakan orang yang sama yang sebenarnya pada ketika itu telah menyatukan kita. Betul. Dan juga bukan P. Ramlee saja, even Shaw Brothers, even Ho Halok, even all these people yang play that along, dia orang contributing to that environment yang pada kita memang very harmony, very nice. And we want to revisit that and bring the same spirit. So selain daripada filem tu, saya dengan Datuk Kai, we plan to do a very series of unique campaign for the movie yang akan transcend both two countries ni. Wow. And kita sangat mengalukan korang. Even sampai sekarang pun strategically kita boleh bind to whatever understanding from now on until the whole journey yang kita nak lalu, at least after these 2 years, let's play along together. Why not? Kau garu kau garu aku. Timeline dia macam mana timeline dia? Timeline dia bermaksud bila projected nak ditayangkan dan sebagainya. Okay, tadi aku baru bercakap dengan kita punya potential P. Ramlee karakter. Dah ada. Boleh reveal ke? Boleh reveal ke? Kan relax lah. Tak boleh. Korang okay, let's go ni. Kau nak main lama, main panjang ke? Kau nak main cepat-cepat lepas tu habis? Panjang. Jadi kita pelan-pelan. Okay. Maksudnya ni tengah foreplay lah. Kau foreplay. Betul lah ayat aku, betul lah. Tak, dia ni memang kelakar. Dia memang kelakar. Kalau ikut berbalik pada yang tadi kita punya star tu, kalau kita cakap S. Samsul ke? Nampak aku kenting-kenting kau. Syukri ke? Aku tanya je untuk kau rasanya nak apa pakai baju P. Ramlee ni dalam 6 bulan ke at least tahun. Dan S jawab? Kalau S jawab, kalau setahun tu sedap abang. Method acting abang. Kita target pada tahun ini juga kita akan execute kita punya production. Dah start. Korang boleh mula terkejut-kinja. Mungkin kita punya maybe on the 4th quarter of this year. Kita boleh expect benda tu boleh tapi again lah. Bergantunglah dengan Singaporean punya contribution tadi tu. Berapa yang diperlukan? Dia macam mana? Cari Okay, itu panjang tak jawapan aku. Dokumentari itu penting pada kita because that is the maknanya the appetizer for the audience to prepare their mind, get the understanding. Their mind, understanding, use brain lah untuk understanding. Because bila engkau tengok movie, engkau dah ada that understanding, engkau hanya melihat pembuktian, impact dan kesawanan. Kau akan sawan dalam tu. Sawan. Korang pesuka. Kau akan engage into that. You know? So we want to give that. Tapi betul, aku faham Zah. Sebab dalam cerita Mat Kilau pun sebelum ni sebenarnya ada juga beberapa fakta yang macam dia orang kata tak sama pun macam yang cerita sebenar. Sebab bila Adlin terang baru aku faham. Rupa-rupanya kalau kita buat filem tentang biografi, dia tak sebiji kita kena buat macam dokumentari kan bang kan? That's why korang pecahkan dua. Kalau nak tengok betul-betul, tengok dulu doko, then baru tengok filem. Dan material P. Ramlee ni atau material zaman kegemilangan, the golden era of Malay cinema, kita ada potensi untuk jadikan the mini series. So macam kita tengok mini series biopic yang meletup seperti The Crown. So this is our crown yang kita boleh persembahkan kepada all the streamers. So Netflix ke macam mana ni? Itu perbincangan seperti itu sekali jalan. Itu item yang ketiga dalam kita punya universe of the project. Itu yang ketiga. Mini series tu. Apa beza film and documentary and mini series? Why do we need mini series? Mini series ni yang kita can elaborate. Sentuh lebih Elaboration. So in movies, even though dia 2 parts ataupun
a trilogy, dia the dominant, the most ultimate chronological ataupun incidents yang kita nak highlight kan. But the detail discussion, elaboration of that dalam form of dramatic art ataupun film dalam mini series. But you want to talk untuk arguments, any possibilities, it's very interesting berlaku dalam dokumentari. Kan? Tu. Okay, aku nak Kau nak tanya apa? dah habis ke apa ni? Dah habis. Oh, dah habis. Alamak, dah habis. Dah habis 20 minit. Kau punya jawapan panjang sangat. Kau tanya lah satu lagi. Tanya je, tak tanya. Tapi ni panjang-panjang. Boleh. Tak, kalau dengan aku, memang kau tak boleh bagi 1 jam pun tak cukup. Tak boleh. Didin, apa soalan dia, Didin? Ni persoalan tentang macam tadi Alin ada mention pasal nak Aku setuju. Okay. belum. Jawapan dia. Untuk menyatukan antara dua negara, Singapore, Malaysia, talent dan sebagainya. So now you're talking about talents. Is it hard untuk menyatukan ni dua? Sebab dulu, zaman P. Ramlee dulu, diorang berlakon ni semua atas dasar keikhlasan banyak. Payment tak ada lah besar-besar. Kan, all the talents are based on diorang punya passion dan sebagainya. Now it's all about money, bro. You know what I mean? Like macam susah tak pandangan sendiri yourself and Datuk Kai tentang macam mana nak menyatukan ni dua talent ni kan, Malaysia, Singapore. Kadang kalau for Singaporean macam we are talking about Malaysia, macam dia orang okay boleh ke nak gel dengan talent kat Singapore dan sebagainya. So is there any Aaron Aziz, Adi Putra, that is Singaporean talent yang doing okay. Kita Malaysian tak ada masalah jati diri tau. Faham tak? Masih. Tak ada masalah jati diri tentang kau tak ada. Serius lah? Okay. Tanya je. Ya. Saya nampak itu kau. Okay. Kita tak ada. Kita boleh blank. Kita boleh blank. Siapa yang ni boleh hidup lah, boleh hidup. Kita tak ada masalah. Dan aku pun yang aku perasan pun, yang aku faham memang terlalu banyaklah limitation yang berlaku, yang ada di Singapura kan. Banyak limitation. Sama bila Malaysia terasa kecil berbanding Indonesia, sama juga aku rasa Singapura terasa begitu kan. Jadi pada level kita yang belah-belah sini, kita just tambak Johor je sebenarnya kan. Sebelah je bang. Kan sebenarnya tu. Tapi jangan poyo sangatlah Singaporean. Kau just tak bang, dia orang okey. Alat-alat je. Okey, tak boyo. Okey. Saya pun tak ada jati diri. Tak ada. Tak ada jati diri. Salah. Sanggup ya. Bang, jangan lupa ambil orang tak ada jati diri untuk jadi talent. Tapi all in all memang bro, kalau aku boleh okay je boleh lah, ni kita okay, kita memang very welcome. Sebab kalau dia macam ni, Indonesia mungkin dia boleh kenyang dan gemuk dengan population dan market yang sedia dia ada. Okay. Malaysia dengan Singapore bro, kita kena share the cake bro. Yeah. Kita almost aja. Kita kena play along. Baru boleh jadi gemuk. Kalau kau tak ada mental macam tu, kau buat je lah kau punya okay, let's go kau kat Singapore je. Buat apa kau turun kat sini kan? So kita okay je. Guys, orang kena biasa dengan Abang Adlin. Abang Adlin memang dia macam ni. Tak, korang dah serik ke panggil aku dalam Tak serik. Mesti akan ada lagi. Ada lagi. Kau kena ada lagi. Kalau kau tak panggil, Dia belum masuk Singapore lagi. Kita tempat orang. habis kau ingat aku takut masuk sana. Baik, Okay guys, thank you so much. Terima kasih. Minta maaf lah kalau aku cakap. Kita faham lah Abang. Tak, yang kita cakap tu, yang aku cakap fuck tadi, aku minta maaf. Tu sebut lagi. Tapi actually yang nak cari funder Singapura tu betul. Tak payah, minta maaf. Yang nak jadi funder Singapura tu betul lah kan. Okay, andai kata, ni saja selit sikit. Okay. Andai kata kalau penonton Okay Let's Go berminat untuk yang nak fund projek ni, macam mana dia orang nak contact? Memang ada beberapa peniaga-peniaga kita. Macam mana dia orang nak contact tu? Okay, let's go boleh jadi agent. Okay. Kita ambil berapa persen? Boleh. Boleh. Kau terus berapa percentage? Mana jati diri kau? Baik, boleh contact Okay Let's Go Okay, baik. Baik, kita berehat seketika waktu. Kita jumpa di lain kesempatan hanya di Okay Let's Go. Terima kasih. That's my check 1, 2. You're listening to Okay Let's Go. Let's go. The number one podcast in Singapore.